Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita petang ini kita dapat bersama-sama mempelajari bagaimana menggunakan aplikasi TikTok dalam pengajaran dan pembelajaran kepada seluruh warga IPG Kesah dan juga seluruh peserta yang hadir bersama pada petang ini. Semoga kita mendapat manfaat di atas perkongsian yang akan dibuat oleh Ustaz Marzuki bin Hashim, iaitu penyelaras amalan pedagogi masa kini Jabatan Kecemerlangan Akademi IPG Kesah. Anjuran webinar pada petang ini adalah di bawah anjuran JTP bersama dengan Jawatan Kuasa Kecemerlangan Akademi IPG Kesah. Ni Ustaz Marzuki bin Hashim adalah pensyarah cemerlang, 2 kali mendapat pensyarah cemerlang, dan dia juga adalah master trainer bagi TS25 dan mendapat CJ kelayakan coaching, dan juga seorang pembuat modul dalam TS25 iaitu modul yang ke-7, digital tools. Jadi untuk tidak membuangkan masa lagi, saya menjemput Ustaz Marzuki bin Hashim untuk membuat sesi sharing pada petang ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Salmia selaku pengacara dan juga pengelola bengkel kita pada petang ini. Petang ini kita akan berbengkel aplikasi TikTok untuk pengajaran dan pembelajaran. So saya tak bagi yang berat-berat lah. Saya bagi yang ringan-ringan dulu kat tuan-tuan dan puan-puan, biasa-biasakan diri dulu. So fokus kita untuk memastikan pensyarah-pensyarah kita sentiasa mengamalkan new pedagogis ni, dan sebahagiannya daripada elemen penting dalam MPDL kita, pembelajaran bermakna dan juga digital tools. Saya terimalah cabaran daripada Puan Salmiah untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang aplikasi TikTok ini, walaupun saya tidaklah begitu mahir. Sekadar orang kata apa, kalau A to Z tu baru sampai C. Tapi kalau tuan-tuan ada pengalaman, saya ingat tuan-tuan pun ada yang dah lebih. Jadi kalau mana yang saya terkurang nanti, minta tolong tambah supaya kita sama-sama pakat-pakat boleh belajar lah. So ilmu ni kita tak boleh nak sombong. Siapa yang lebih nanti bagi tahu. Macam Cik Chia, Tuan Dr. Emran, yang dah biasa dengan aplikasi ni. Mana yang saya terkurang, kalau yang saya tak dapat jawab soalan peserta, tolong tambah. Jangan apa nama, orang kata apa, segan kat saya ke apa. Tambah je, kita proses pembelajaran. Kita sekarang berada dalam persekitaran pembelajaran bermakna. Semua orang adalah pembelajar. Dia tak boleh nak dabik dada kata dia excellent dalam apa-apa bidang. Dia adalah pembelajar. Okey. Itu sikit intro. Kemudian slide yang kedua ni saya sentuh sikit lah. Patutnya Dr. Emran ni sentuh bahagian manfaat aplikasi TikTok. Tapi saya masukkan juga untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan. TikTok ni dia istimewa dia boleh jadi video cerpen yang sangat menarik. Video cerita pendek. So kalau kita nak guna untuk PDP, kita boleh minta pelajar buat video pendek. Dan kita hanya diperuntukkan masa untuk video kita hanya 60 saat ataupun 1 minit. Kalau tuan-tuan nak lebih, bayarlah lah. Setakat free, 1 minit saja dia bagi. Okey. So 1 minit tu, kalau kita buat video tu memang banyak cerita-cerita yang orang buat dalam TikTok ni. Cerita-cerita yang simple, yang pendek-pendek 1 minit tapi sangat bermakna. So kita boleh, sama ada kita sendiri nak buat ataupun kita suruh pelajar buat. Yang kedua, kita boleh mempromosi diri kita dan kepakaran kita. Okay, dengan kita bina satu tema, satu konten bertema. Kalau katakan kita nak mengajar apa, subjek apa, matematik. Okey, kita keluarkan TikTok kita semua matematik.
So kalau orang nak cari apa nama bahan matematik, dia akan type matematik, antaranya video kita akan keluar di situ. Sebab dia keutamaan TikTok ni bagusnya kalau orang tu ada tema dia sendiri, ada tema konten. Macam saya tak ada tema konten, main hantam je. Sebab saya tidak fokus kepada apa nama kewangan. Kemudian yang ketiganya kita boleh guna sebagai bahan bantu belajar. Okey. Jadi kita nak mengajar, kita tak maulah pelajar tu habis data, duk tengok video panjang-panjang kan. So kita buat video-video pendek. Tapi walaupun simple tapi dalam tu mestilah padat dengan info sebab kita ada masa 1 minit saja untuk menerangkan kepada pelajar-pelajar. Kemudian yang keempat ni, kalau ada rezeki, kita akan diberi ganjaran keuangan. Itu pun setakat yang saya duk explore dalam TikTok ni, dia kena ada 4,000 jam baru dia bayar. Maksudnya satu video kita 1 minit, 60 orang tengok, baru 1 jam. Jadi nak sampai 4,000 jam tu tuan-tuan bayanglah lama mana baru boleh dapat kan. Maksudnya tidaklah semudah itu. Tapi kena rajin berkarya. Buatlah, masuklah apa-apa pun. Okey. Seterusnya, ciri-ciri video TikTok yang menarik ni, dia ada konten khusus yang saya sebut tadi tu. Tuan-tuan kena bina satu tema. Kadang-kadang tuan-tuan tengok tema-tema dalam TikTok ni, orang tu dia akan buat keluar tema sama saja dia punya tu. Kalau kata dia keluarkan video dia tu tentang suka laki orang. Suka laki orang. Jadi video dia semua tentang suka laki orang. Saya pun mula-mula tengok, dia ni buat gila kat laki orang pasal apa? Oh, rupanya dia bahasakan diri dia orang. Kan biasa kita sebut orang kan. Mak orang nak pergi kedai. Rupanya laki orang tu laki dia. Kita pergi salah faham. Dia konten tu dia ada makna dia. Sebab tu saya tengok awak laki dia ni tak marah kan. Sebab tu sebut laki orang. Laki dia tak marah ke, tak jealous ke? Rupanya laki orang tu laki dia. Patut laki dia tak marah. Okey, konten-konten yang khusus lah, tapi kita sesuai dengan level kita lah, dengan apa nama profession kita. Jangan kita buat konten sampai menjejaskan apa nama profession. Yang tu takut-takut sekali depa heret pergi jadi tata tertib pula kan. Kemudian dia ada unsur kecindan. Banyak-banyak video dalam TikTok ni memang yang kecindan lah, banyak yang lawak-lawak kan. Tapi bermakna. Dia orang buat walaupun lawak tapi bermakna. Kemudian kena visualnya jelas, video kena jelas. Macam saya kalau pakai yang video laptopnya memang tak jelas, tuan-tuan tengok gambar saya memang blur kan. Kita kena pakai yang telefonnya. Telefon lagi senang uruslah. Kemudian kesan audio yang jelas. Yang ni kalau kita guna telefon memang audio dia jelas lah. Seterusnya tuan-tuan dan puan, saya bagi intro dulu sementara kawan kita nak masuk kan. Kita sembang pula dulu. Kemudian kena buka account. Kalau kita tak buka account, kita just install dia punya aplikasi, kita tak buka account, kita boleh scroll orang punya video. Boleh tengok saja, tapi kita nak buat yang kita sendiri, kena buka account. Jadi buka account ini sama ada tuan-tuan nak guna nombor telefon ataupun nak pakai email. Tapi saya lebih suka kalau guna telefon lah, sebab telefon tu dia lebih mudah nanti bila tuan-tuan register dia akan hantar kod tu melalui telefon. So senang sana, buka sana, terus masukkan kod tu balik dalam ruang pendaftaran dia tu. Kemudian pilihlah nama yang sesuai. Kalau dia pilih macam yang dia bagi, TikTok bagi kat kita user apa nombor panjang. Yang tu nombor yang user yang TikTok bagi. Di setengah orang dia tak suka. Kalau tengok user ya, dia pun tak minat, dia pun tak tengok video tu. So bila orang tak tengok video kita mungkin tidak akan tidak akan di highlight oleh pihak TikTok. TikTok ni memang dia kawal tuan-tuan video. Ada konten pelik sikit dia akan block. Dia memang kita baguslah di segi tu. Cukup kawal ketat sungguh. Saya tengok kadang-kadang orang tu tak hilang. Lama tu muncul balik, dia kata video dia sebelum tu kena, account dia sebelum tu kena block. Dia memang cepat dia block dia.
So kita nak masukkan konten-konten yang kira profesional dan tak akan diblok lah. Okey. Seterusnya objektif pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tuan-tuan nanti dapat membuka akaun TikTok masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan video berasaskan aplikasi TikTok. Yang ketiga, peserta dapat berkongsi penghargaan kejayaan sesama peserta. So, kriteria kejayaannya, nak buktikan tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya dalam bengkel ni, peserta dapat mengaktifkan akaun TikTok masing-masing. Kalau buka akaun tapi tak aktif, tak ada makna. Okey. Kemudian peserta dapat berkongsi posting video di aplikasi TikTok. Video yang kita buat tu kita boleh post di TikTok dan semua orang pakat boleh tengok. Yang ketiga, sebagai bukti kejayaan kita, peserta dapat menjayakan aktiviti like, komen dan share video rakan peserta ke aplikasi WhatsApp Warga ABC Kisah. So dan ini terpulanglah sama ada sesuai tak sesuai. Tapi saya nak apabila kawan-kawan kita menghasilkan video TikTok nanti, kemudian dia share, kita perlu like dan kita komen dan kita share. Nak share video, kita just klik copy link 3 kali, dia kira share dah. Macam tu TikTok ni dia mudah, dia simple. Kalau kita rasa tak sesuai letak di WhatsApp Warga RPG Kisah, kita letak di akaun Telegram yang saya dah buka tu. Nanti kita pakat pergi tengok kawan-kawan kita punya link di sana. Okey. Nanti kalau dah kita boleh tengok kawan-kawan punya video TikTok, tolonglah like. Kemudian komen lah, okey ke, bagusnya kan. Kemudian nak share, kita klik copy link 3 kali, dia kira share lah. Okey. Kemudian seterusnya, ciri aplikasi TikTok fokus kita pada petang ini. Yang pertama, kita nak buat video langsung. Maksudnya video tu terus daripada kita aja. Kita buat video lah tu, kita terus upload ke TikTok terus. Yang kedua, video miming. Miming, okey. Kita suka apa-apa dialog yang ada dalam TikTok ni, so kita nak buat miming. Boleh juga. Kalau tuan-tuan fikir tak sesuai, kita tak payah buat yang tu. Bayang ni tiru orang punya dialog saja. Kita semua buka mulut dan makan macam nak sama. Macam saya buat yang saya punya untuk mengajar Taranum tu, saya sebab tak pandai Taranum. Jadi saya miming sajalah, konon saya lah berlagu tu, sakan lah bunyi dia kan. Tapi suara orang lain, kalau kawan-kawan kenal suara, dia kata ni bukan ustaz punya ni. Suara kori mana canggih ni kan. Itu miming. Di samping kita lawak dengan student, dia boleh belajar juga subjek itu, Taranum tu. Yang ketiganya, mungkin kita akan buat video green screen. Yang ni saya rasa mungkin keutamaan kita lah, sebab tuan-tuan nanti boleh guna green screen ni untuk menerangkan apa-apa bahan PDP tuan-tuan dan puan-puan secara green screen ni lah. Okay. Kemudian video duet. Video duet. Maksudnya kita akan buat video, kemudian kita minta kawan-kawan duet. Buat duet dengan kita. So nanti kita kena hidupkan dia punya button duet tu lah. Kita jangan block dia. Kita bagi kawan-kawan boleh buat duet. Yang tu pun kita tengok keadaan nanti. Tapi saya rasa video green screen tu kita akan buat lah. Seterusnya, jom kita mula. Okey, kita nak mulalah. Nanti saya akan terang dia punya interface nah. So saya stop sharing yang ni dulu. Sebab saya nak pergi ke lagi satu apa ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama kita akan jumpa home. Home ni bila kita buka TikTok saja dia akan my home ni lah. Ni home dia. So ni video yang duk berjalan ni. Ni video ni semua di approve oleh TikTok untuk masuk dalam FYP. Ni FYP tuan-tuan. For you page. For you page. Maksudnya bila kita buka je TikTok, dia akan mari ke for you page. For you page ni video-video yang telah pun disokong oleh TikTok untuk diletakkan di sini. So maksudnya siapa saja buka TikTok akan jumpa video ni.
Dia sama masing-masing pakat berebut ni nak masuk sini tuan-tuan, bukan senang. Sebab tu kita kena rajin buat video. Tiap-tiap hari kena masuk seminit, 2-3 minit masuk video. Masuk saja video dengan tema konten yang sama. Sampai TikTok naik cemuh, dia pun bagilah kita masuk FYP. Bila masuk FYP ni, semua orang boleh tengok video kita. Okay. Lagi satu page dia ialah following. Following yang sebelah ni. Following ni, video-video yang orang yang kita follow saja ada dalam ni. Kalau apa nama yang kita tak follow, dia tak ada dalam ni. Yang kita follow saja dalam following ni. Okey. Saya duk klik di screen laptop padahal telefon punya. Okey. Okey, tu satu nah. Kita berkenalan dengan homepage dia ada FYP. Ni kalau geng-geng muda sebut FYP, tuan-tuan kena faham. For you page. For you page. Maksudnya inilah video-video yang telah pun di-approve oleh TikTok untuk dilihat oleh semua orang. Seluruh dunia. Tapi kita Malaysia lah. Okay. Kemudian dia ada page following ni untuk orang yang kita follow. Kemudian kita ada button lagi live. Live ni kalau ada orang yang kita follow, dia buat live. Maka dia akan keluar live. Dia akan ada tanda merah sini lah. Dekat live ni. So kita nak tengok orang tu, kita buka lah. Live kita boleh join dia lah. Nak komen ke apakah dia. Okay. Kemudian yang kedua kita ada discover. Discover ni search lah. Okay, bila kita klik sini, dia akan keluar search punya ruangan tu. So kita boleh type lah apa video kita nak. Matematik ke, sains, sejarah ke, apa saja tajuk. Type saja. Dia akan keluar senarai video-video berkaitan dengan keyword yang kita type tu. So kita select lah video mana kita nak tengok. Kemudian yang butang tambah tengah-tengah ni, ini yang paling penting ni. Ini kalau kita nak tambah video, kita nak upload sendiri, kita nak buat sendiri video kita, so inilah button yang kita akan guna. Okay, ini kita akan gunalah. Kemudian kita ada button inbox. Inbox ni kalau ada orang komen video kita, orang like video kita, dia akan masuk dalam inbox ni lah. So kalau inbox ni ada tanda merah, so kita klik tengoklah siapa yang like video kita, siapa yang komen video kita. Yang ujung ni me. Me ni account. Kalau kita klik sini, kita akan pergi ke account kita. Okay. Okay. Kemudian seterusnya, ni yang duk pusing-pusing ni. Orang duk pusing-pusing ni. Ini ni adalah sound yang ada untuk video ni. Okey. Jadi sound dia bercakap je lah. Dia bercakap cerita pasal chalet dia di mana saya tak tahu ni. Okey. Dia cakap tu. So kalau kita berkenan dialog dia tu, kita klik sini lah. Kita ambil lah dialog dia tu. Kita lah pula buat miming. Okey. Kemudian yang sini untuk button share. Kalau kita klik sini dah share banyak lah, macam-macam share. Okay. Nanti kita akan tengok kemudian. Yang sini ni untuk komen. Kalau kita nak komen video orang, kita klik sini, kita komen lah video dia. Yang sini kita like. Maksudnya kalau putih sini, maksudnya saya tak like lah video ni. Yang atas ni ada muka dia punya owner kepada video ni. Owner pada video ni ada di sini, Laila Adham. Dan dia tak bagi apa-apa caption, dia selalunya ada caption bawah ni. Kita tengok ada video yang ada caption. Ada caption Nino Not Azlinda. Dia ada caption dia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Ada ni bawa trailer Pirama je ke JT jumpa Teguh ya. Semoga Allah mudah. Ini caption. Ini kita boleh tambah. Okay, ini caption dia. Itu antara interface yang kita boleh jumpa lah. So saya pun tak mempanjang cerita. Kita nak mula buat video. Tuan-tuan nak tanya dah ada akaun ke belum? Install, semua ada akaun. Yang belum install, pergi ke Google Play Store tu, download turun TikTok punya aplikasi. Dalam masa 2-3 minit ni. Tuan-tuan yang dah ada akaun tu boleh tanyalah apa-apa soalan yang tuan-tuan nak tanya. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh tu kita
jawab kemudian hari. Okey, yang belum ada akaun sila download dulu. Download dulu dia punya apps dia di telefon masing-masing. Okey. Saya bagi masa dalam 1 minit 2 minit lah. Tuan-tuan yang dah ada akaun tu apa ada soalan dah nak tanya? Sementara tunggu kawan kita install. Lagi ketinggalan pula, kesian kawan kita. Okey. Ustaz, nak Tak tanya dengar? ni. Okey, tanya. Nak Ustaz ni saya nak tanya. Minta maaf. Maksudnya kalau kita dah kita dah download, bermakna kita dah ada akaun lah kan? Belum. Akaun macam mana? Kita tak buka akaun lagi tu. Belum buka akaun lagi. Oh tu app je baru. Sebab saya memang download lama dah. Saya pun tak pasti saya ada akaun atau tak ada akaun. Okey, tengok Memang di download penjuru kanan bawah tu. Penjuru kanan Ustaz, bawah Ustaz. tu. Penjuru kanan bawah ni, ni. Klik situ untuk kita buat buka akaun. Kesel saya nampak lah kesel ni. Ya. Nampak. Ustaz, malah sini. Ustaz cuba klik me tu Ustaz, tengok dia keluar macam mana sebenarnya kalau maksud ada Okey. akaun tu. Klik me. Klik me. Tu klik me. Okey. Oh ni Okey. ada akaun lah. Ustaz, Ya. malah dah install dah. Lepas tu dia ada paparan dia tak minta pula username apa semua, tapi bila klik me tu dia tak gerak pergi mana-mana pun. Dia tak gerak pergi mana-mana? Dia tak pergi. Dia tak keluar yang ni? Tak keluar. Lagi satu, bila saya download saja, dia hanya saja nak guna bahasa apa? Saya kata bahasa Inggeris lah. Kan? Saya kata saya nak guna bahasa Inggeris. Itu saja. Lepas tu dia suggest video kat saya. Dia suruh saya pilih. Pilihan saya nak learning ke entertainment. Saya dah klik learning dah. Lepas tu dia suggest video kat saya. Tapi tak ada pula username, password. Dia minta kat saya apa-apa pun dia tak minta. Ya ke? Terus keluar yang Dia tanya tak nak guna nombor telefon ke, email ke? Tak ada. Mungkin you dah ada akaun ke? Ya ke? Tapi dia langsung tak keluar apa-apa pun. Kalau yang Selalu kes macam tu dia dah ada akaun tu. Ustaz, saya pun jadi macam tu kak Ustaz. baru buka Ustaz. Malah baru buka. Dia terus keluar video dia tak tanya pun nak lain. Rakan-rakan, cuba klik me atas tu, ada butang 3 atas sekali tu, pergi kat account setting. Okey, tu Dr. Imran tambah. Boleh tak? Emran Boleh tak ulang klik balik dekat me Emran. tu, Me. beli Emre ada kasih Ni di bawah ni. me tu di bawah tu. Klik me ni. Okey, lepas tu pergi butang atas tu atas. nanti akan ada butang 3 atas tu. Di atas. Tengok setting account, tengok macam mana. Kita klik yang atas ni. Okey, saya klik dah. Dia akan keluar macam ni. Sana, dia lambat sikit. Pasal dia Bluetooth. Saya punya nak kena tu dulu sebab saya nak kena refresh. Sana. Ustaz, nak tanya Ustaz. Masa kita nak install tu, apps TikTok tu, kita type TikTok saja kah? Kah ada kena bubuh perkataan lain? Tak ada TikTok je. Okey. Okey, dia keluar macam ni. Lepas kita klik butang 3 tadi tu, dia akan keluar macam ni. Faham tak yang Dr. Imran sebut tadi? Mula-mula kita klik di sini yang ada me tu. Kemudian dia akan keluar ada gambar saya sini, kemudian ada button 3 ni, button more. Okey, button more. Bila kita klik more, dia akan keluar macam ni lah. Macam ni. So di sini kita akan manage account. Manage account. Ustaz, Ya. malah punya dah tekan me tu, yang butang 3 tu tak keluar. Pula. Dia macam stuck. Sebenarnya tak keluar. Saya dah buat kali dah. Lain kot? Tak ada lah rasanya guna Unify strong macam nasi kandar. Oh. Ustaz. Ya. Dr. Mala cuba install balik. Okey. Ni kita punya setting account kita. So ada lagi masalah lain? Dr. Rosli, kemudian siapa ada lagi yang ada masalah? Okey dah Ustaz, okey dah. Ni aku nak tanya dah. Okey dah. Dia dah takut dah.
Dia hantar kod. Okey, dah masuk kod dah. Dah boleh run. Okey. Tinggal Dr. Mala je lah. Oh, kesiannya. Macam mana nak buat Ustaz dia cakap Melayu dah. Bagi dia cakap orang putih, butang mana tu nak cari tak jumpa. Bila cakap Melayu tak reti pula cari. Aduh. Oh, okey. Tak apa jumpa dah. Jumpa dah. Jumpa dah cakap. Dia ada mi di bawah ni. Lawak kat Pisha. Kita klik mi ni dia keluar macam ni. Putih dia cakap Melayu tak reti. Oh, gitu kan. Kemudian ni button kita, button more. Sini ni dia untuk setting account. Semua dah dapat dah? Tak dapat nak ya. Allah, kesiannya. Ustaz nak tanya, tak tahu macam mana. Tak apa. Dah ada, nampak lah rupa ni Ustaz tunjuk yang apa ikon-ikon semua tu ada tapi Mi ni kau lah Mi. Mi ni, bawah ni. Untuk kita buka account. Tak ada. Yang tadi yang Ustaz tunjuk pengesyoran apa? Temu. Dia ni guna bahasa Melayu punya yang share semua tu ada. Tapi Mi tu duk tamat. Ada. Itu dia saya. Dia berguna dalam bahasa Melayu. Saya. Apa tu dia lah. Ish. Dia tukar sebab tadi dia tanya bahasa apa kita nak. Oh, hampa pergi tukar bahasa. Saya tukar ambil bahasa Melayu. Tak apa. Kok mana pun tak apa. Oh, dia pakai saya, kita pakai Mi. Jenuh ha. Yang saya ambil kotiau tak masuk. Okey. Saya cadangkan kawan-kawan. Kalau pakai app apa-apa pakai bahasa Inggeris lah, senang sebab nanti dia jadi terpelik bahasa terjemahan dia tu. Cadangkan lah. Boleh kalau boleh balik kan? tekankan bahasa Inggeris. Ya, sungguh boleh dalam setting. Setting account. Tak apalah, pakai Melayu lah dulu sementara hari ni. So, orang lain selain daripada Dr. Mala? Dr. Imran, apa nama Dr. Mala tadi nak suruh dia uninstall dulu kan? Tak, saya dah uninstall, tengah install balik. Okey. Uninstall dulu kita tengok. Okey.